Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini yang sinari pagi anda. Saya Fitri Yahya. Dan saya Hazrina Kasim akan menemani anda 1 jam ini untuk kita bawakan pelbagai perkongsian yang pastinya bermanfaat. Pasti anda tertanya-tanya kenapa pula kita berada di depan set demo masakan ni. Nanti dulu, sekejap lagi kita nak kongsikan. Tapi di awal siaran ni, pastinya kita juga nak menyentuhlah keadaan cuaca semasa ketika ini, terutamanya di Selangor, di seluruh negara sebenarnya. Betul, kalau kita ikutkan sekarang ini, indeks pencemaran udara amat membimbangkan. Dan kalau boleh kita sebelum keluar ke rumah, pastikan kita mendapat maklumat yang secukupnya sebab kita pastikan kesihatan pada tahap yang terbaik, pada tahap yang memuaskan sebab kita ni bukan hanya membawa diri, mungkin ada orang yang membawa anak-anaknya sekali ataupun warga emas yang uzur yang perlu kepada kesihatan yang terbaik. Jadi kita tinjau bagaimana situasi ataupun perkabaran. Ini indeks IPU ataupun jerebu terkini. 3 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat, dengan Bukit Rambai di Melaka mencatatkan bacaan tertinggi setakat 8 pagi tadi. Dan kemudiannya 2 lagi kawasan yang turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat iaitu di Batu Pahat dan Larking, Johor. Awak pun macam suara tak berapa sihat hari ni. Pasti banyak menyanyi. Okey. Dan kalau kuning nampaknya diberikan indikator unhealthy. Kita dapat menyaksikan beberapa kawasan. Biasanya kita harus pantau inilah dari waktu ke waktu sebab mungkin paginya mungkin kuning dan petang ataupun malam baru nampak hijau. Anda boleh rujuk di website yang berkaitan. Dan pastinya juga kami nak ingatkanlah semua anda kalau keluar tu seelok-eloknya kalau boleh pakai pelitup muka, kita pakai pelitup muka, tengok keadaan situasi di tempat anda bagaimana. Kalau situasi jerebunya amat membimbangkan, teruk, dan pastikan anda jaga kesihatan diri bersama dengan anak-anak sekeluarga. Okey, depan ni dah berbau ayam. Okey, sedap baunya sebab tadi kita dah cuba masak, nak tengok jadi ke tidak. Hari ini sebenarnya kita nak buat perkongsian topik yang memang sangat menarik. Tahukah anda sebenarnya 95% rakyat di negara kita ini tidak makan sayur-sayuran dan buah-buahan? Ya, tapi saya ni kurang sikit bab daging. Jadi majoritinya menu kita, diet kita ni lebih kepada sayur lah. Dan kita kalau boleh nak ada pelbagai warna. Kalau saya tengok masyarakat Cina yang tradisional, dia kata kena ada warna yang pelbagai. Mungkin warna ungu dikatakan baik untuk apa-apa. Warna kuning, warna oranye, merah, semua tu. Jadi kita melengkapkan ke semua keperluan nutrien harian. Dan hari ini kita nak beri tumpuan kepada 4 sayur, termasuk umbisinya ada sekali. Kita ada lobak merah, kemudian brokoli, ada bawang besar dan juga kentang. Tapi kalau saya lah, saya jenis kalau ambil kentang, saya tak buang kulitnya. Jadi saya suka. Awak kena bersihkan dulu kulitnya dululah. Bersihlah. Jadi kaya dengan zinc sebenarnya. Baik. Untuk kesihatan. Hari ini sebenarnya kami nak mengajak penonton-penonton MHI pagi ini untuk berkongsi dengan kami sebenarnya pelbagai resepi yang anda lakukan untuk menambahkan minat dalam kalangan anak-anak. Apa yang anda masak sebenarnya untuk mereka minat makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hari ini, Fitri sebenarnya diberi cabaran oleh penerbit kami. Untuk buat nugget sayuran. Tadi kita dah rasa memang sangat sedap lah. Dan sekarang ni, kita nak minta Fat untuk anda sediakan bahan-bahan. Kita nak buat nugget sayuran ni. Di mana kita ada isi ayam. Ini isi ayam. Dan kita masukkan terus. Masuk terus. Awak ambil 2 ketul dululah. Baik. Saiznya macam mana, Puan? Saiznya ambil 2 ketul saja. Boleh ke? Tak banyak ambil besar sikit lah. Itu sikit. Sedapnya ni. Saya kalau ayam ni anda suka bagaimana? Kena keperluan dia. Boleh ke? Ini kita tengok kali pertama Fitri beraksi untuk masak. Sabar. Belum lagi. Sebab tadi awak dah sebut kentang dan juga bawang. Kita kisarkan sekali. Berapa porsi? Kita tengoklah sebab kita hari ini tujuan dia nak meningkatkan rasa minat anak-anak untuk makan sayur. Awak lebihkan pun tak apa, Fitri. Sebab kalau kentang ni dia nampak akan macam apa? Dia akan jadi ini jangan. Belum lagi? Tu jangan. Saya kata masukkan kentang dengan bawang saja dulu. Bawang dulu? Okey. Bawang Holland ke bawang India ke macam mana? Ini saya rasa bawang India.
Okey. Sebab dia warna merah kan. Semua ke atau kita lebih kurang? Lebihkan pun tak apa. Sebab hari ini tujuan kita memang kita nak galakkan anak-anak untuk makan sayur-sayuran. Kadang-kadang biasalah kalau kita hidangkan sayur-sayuran, masak macam tu saja, anak-anak memang takkan sentuh. Tapi kalau kita buat sebegini, nugget dan sebagainya, pasti akan menjadi minat mereka lah. Lepas ni untuk makan lagi dan lagi. Kita kisarkan. Okey, kisarkan, tutup. Kemudian awak tekan. Okey. Mana dia punya ni? Di sini. Boleh ke? Awak tutup je. Dia tak perlu ni. Boleh nampak macam ni. Okey. Okey, boleh Kita akan kisarkan dia. Okey, stop kejap. Okey. Nampak. Okey, awak buka sikit. Kita masukkan telur. Awak masukkan telur. Tengok macam mana seorang wanita mengetuk. Nampak tak permainan dia? Dia skill. Okey. Okey. Oh, okey. Nampak ya kehalusan sentuhan. Pandai Fetri, bagi tugas kat saya pula. Okey, kemudian kita masukkan bahan perasa. Okey. Kita ada garam. Penjelaskan garam. Kita ada serbuk perasa dan juga kalau tak salah saya lada sulah. Sudah, tapi nak masuk semua ke? Tak, kita anggarkan sahaja. Okey. Itu. Tapi nampaknya garam ni bukan garam biasa. Masukkan lada sulah untuk memberi rasa kepedasan sikit. Okey. Okey, cukup. Kemudian kita masukkan sedikit tepung jagung. Tepung jagung? 1 sudu. Okey, supaya kita nak jadikan dia sebagai ejen pemekat lah kepada nugget kita nanti. Okey. Mantap. Lepas ni boleh buat Fetri. Tiada alasan. Sambung kisar. Kita sambung kisar. Biarkan lumat selumat-lumatnya. Biarkan adunan tu sebati. Anda juga di rumah boleh kongsikan terus di Facebook Malaysia hari ini apa agaknya menu istimewa yang anda sediakan yang berasaskan sayur-sayuran untuk anak-anak. Biasa saya akan tambah ni satu elemen. Apa tu? Chia seed. Menarik. Okey. Okey, menarik. Tak boleh terlalu hancur pula kan? Kita terus masukkan dalam mangkuk ni sebab kita terus nak gaulkan dia bersama dengan sayur-sayuran yang dah pun disediakan sini. Cantik kisaran dia kat sini ya. Puan penerbit kita sediakan. Boleh kita gunakan yang besar sikit? Boleh, tak ada masalah. Boleh ambil? Saya? Okey. Saya guna ni lah. Okey. Sekejap ya. Kita buang yang di tengah tu. Kulit dia ni ketat sikit sebab dah ada ayam kan. Kita boleh pindah ke sini lah sementara. Okey. Sebab saya tak ada masalah sebab anak saya memang suka sayur. Oh, alhamdulillah. Tapi memilih jugalah macam ini kita kena rebus dulu. Brokoli tu kita macam celur. Tapi mereka belum masuk lagi ke dunia ulam lah. Lebih sayur yang biasa. Sawi, bakcoy semua tu. Sekurang-kurangnya mereka makan. Okey, Fetri, sekarang ni baru kita masukkan sayur-sayuran. Ini seberapa banyak yang boleh pun tak apa. Sebab sayur-sayuran kan memang kita nak galakkan anak-anak makan. Dan kita campur juga dengan brokoli sebenarnya. Brokoli ni memang antara sumber. Okey, kita agak terhad, tak boleh terlalu menyembang kat dapur ni. Biasa kalau kita masak-masak ni kita menyembang kan? Ya. Kita gaul sampai sebati ya. Gaul. Okey. Lepas ni kita nak masukkan dalam piping bag sebab kita nak bentukkan dia seperti nugget. Kalau tak ada piping bag jangan risau, kat rumah mesti ada bag ziplock tu kan. Jadi kita boleh gunakan plastik dan sebagainya untuk kita masukkan dia. Okey, sebenarnya ini berhasiat. Tambahkan lagi kot sayur. Pastikan kalau lelaki buat kerja senduk yang digaul tu jugalah dia seduk sayur sebab ya. Kat dapur kan konsep kita betul-betul kat rumah. Okey. Ini piping, contoh piping bag Kalau tak ada boleh guna sebab kita masak ni minta maaf kita orang perempuan. Dari segi SOP tu kita yang penting bersih bersih dan juga kami mengejar waktu. Mengejar waktu ni. Mengejar waktu sebab program ni secara langsung untuk anda. Puan penerbit cakap ada 3 minit. Okey, sudah katanya. Sudah. Siap gol Okey, masukkan dalam piping bag. Saya risau takut lock-lock lah orang sudah kata. Okey. Rina akan buat bentuk-bentuknya ke? Jadi ada sumber vitamin, ada kalau ada perhatikan sayur hijau ni kaya dengan kalsium. Lagi satu masukkan. Boleh dah. Sekejap kita betul-betul nak biar dia kejap. Jangan gunting ujung dulu, orang masukkan dulu. Ya Allah, lupa.
Mengikut arahan sangat. Allahu Akbar. Rina, kalau saya buat kerja jangan bagi arahan ya. Nanti saya ikut je. Okey. Masukkan. Boleh ke biar saya pegang untuk mudahkan? Ya, Pak Cik ni kalau tengah masak ni orang bagi arahan kita ikut. Awak sejujurnya awak pernah masak tak kat rumah? Masak. Apa yang awak masak kan? Rahsia lah. Air. Okey, lepas dah masuk tu. Dah jadi lock-lock tu dah. Okey, tak apa. Ni kan percubaan yang pertama. Okey. Kita ada tracing paper kat atas ni sebab kita hanya nak guna dengan bantuan air fryer nanti. Okey. Bentuk apa yang kita nak cipta? Kita bentuk nugget lah. Kadang-kadang saya buat bentuk bintang tak jadi ya. Ikut awak lah, awak nak bentuk apa. Okey. Tapi saya buat bentuk yang ni lah. Nampak macam kalau ada apa? Berbawang tu kan. Nampak tak dia punya. Kalau orang yang suka daun sup, macam saya suka daun sup kan, saya mesti masukkan daun sup juga. Kita boleh rapat-rapatkan dia sebenarnya sebab dia ni tak kembang. Awak buat bentuk apa spiral tu? Oh, bentuk spiral. Sebab nanti saya kalau letak di atasnya dengan pegaga ke. Oh, menarik. Taburan taburan pegaga. Awak kata hari ni nak buat bunga kantan? Budak-budak dia mudah tertarik dengan bentuk yang formasi yang berbeza. Buat bentuk bintang tak jadi. Okey. Ini hasil saya buat bentuk yang konvensional lah, nugget biasa. Tapi Rina memang nampak keteguhan pembuat kuih ya? InsyaAllah. Nampak gaya tu. InsyaAllah. Okey. Okey, terus masukkan. Okey, ini hasil awak tunjuk hasil spiral awak. Sebab ini sedang nampak macam udang. Okey, menarik sebenarnya kalau kita nak kongsikan kepada penonton kan. Ini idea. Dan nak mudah, kita masukkan air fryer. Awak masukkan sana. Sana? Ya. Sekejap lagi. Dalam tempoh 10 minit dengan suhu 180 darjah. 60 ke 80. Okey. Dia boleh tekan ke? Okey, ni dah. Kemudian kita pusingkan. Berapa tadi? 10. 10. Okey, 10 minit. Dah 10 minit je? Okey. Baik, sekejap lagi kami akan tunjukkan hasil air tangan Fitri Yahya buat nugget sayuran di akhir siaran. Itulah, tapi nampak tumpah ni maksudnya bekerja lah tu. Maksudnya alive, maksudnya hidup di dapur. Saya rasa lelaki kalau masuk dapur macam ni, lebih baik lelaki tak payah masuk dapur. Tak apa, yang penting nampak sirak ke apa, yang penting jadi dan betul. berkhasiat. Okey. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti ini dia kita nak bawakan berkenaan dengan rakyat Malaysia yang tak suka makan sayur. Kita mencari alternatif yang sesuai dan kreativiti untuk memastikan mereka juga mendapat nutrien yang secukupnya dalam diet harian. Semuanya selepas ini. Belakangan ini timbul isu mengenai lebihan sayur. Pekebun membuang sayur berdaun yang mudah rosak akibat berlaku lambakan bekalan. Sayur yang tiada permintaan atau tidak laku terpaksa dilupuskan kerana rosak selepas 3 hari dituai. Selepas beberapa hari tidak dapat dijual, sayur akan dibuang dan jumlahnya juga mencapai ribuan kilogram. Berdasarkan isu lambakan sayur ini, kru MHI melakukan tinjauan di Pasar Moden SS15, Subang Jaya untuk melihat sendiri bagaimana penjualan sayur. Kami mendapatkan pandangan peniaga di sana. Sebenarnya kita bergantung pada permintaan. Yang kita selalu ambil sayur yang favourite lah. Macam sayur yang cepat hancur, macam bayam, kangkung tu kita ambil untuk yang stok hari ni saja. Macam sayur yang boleh simpan macam carrot, macam tomato, timun itu kita ambil banyak sebab itu boleh simpan. Itulah. Lagipun satu, selalu kita pergi pasar burung, kita tak ambil main order, kita pilih satu-satu. Mana kita pastikan barang yang kita pilih tu fresh. Apa yang dapat dilihat, peniaga akan menjual sayur mengikut permintaan pembeli setiap hari. Cuaca panas sejak 2 bulan lalu juga turut menyebabkan hasil pengeluaran sayur-sayuran berlipat kali ganda. Harga ketika ini pula jatuh antara 20 hingga 30% akibat berlaku lambakan sayur yang terpaksa dibuang dan kurangnya pembelian daripada pemborong atau peraih. Sebenarnya bukan terbuang. Saya memang setiap hari akan buang 2-3 bakul sayur. Sebenarnya itu bukan buang. Sayur yang saya tak habis jual, saya akan repair balik. Pastikan saya akan kopek dan jadi fresh balik. So yang hitam tu saya akan buang. Itu sebenarnya bukan sayur terbuang. Itu memang lumrah lah. Itu tipu semualah sebab apa daripada Cameron Highland kadang-kadang sayur tu dah murah.
dah boleh jual, dia buang je lah kan. Macam kalau kata sekarang ni tomato tengah ada harga kan. Bila tomato tak ada harga, dia dah lebih, dia buang. Melihatkan kepada situasi pasaran, apakah punca sebenar berlakunya lebihan sayur ini? Adakah rakyat Malaysia yang semakin kurang makan sayur? Sayur itulah kegemaran saya. Saya suka sayur. Anak-anak pun suka juga. Tapi anak-anak tak ada pilihan sayur. Sayur yang mengikut cita rasa diorang lah. Anak-anak macam brokoli, carrot, bunga kubis. Macam itulah. Saya beli untuk saya dan suami saya saja. Saya beli macam inilah, bendi, buncis, carrot, kubis, brokoli, bayam, semua yang leafy greens lah. Persoalannya di sini, adakah benar pembelian sayur ini sebagai pilihan terakhir berbanding ayam dan ikan kerana kos barangan yang tinggi? Ya, betul. Itu adalah pilihan yang terakhir. Sebab kita nak tengok sekarang ni barang-barang naik harga, mahal. So kita buat pilihan untuk sayur mana yang kita nak makan. Bukan untuk saya, anak-anak ada di sini, saya akan beli ikan dan ayam juga. Now, saya tidak makan apa-apa daging, saya hanya makan ikan atau seafood dan sayur. Ini bukan pilihan, ini adalah untuk komplementkan protein yang kita ada. Secara kesimpulannya, rata-rata mereka ialah penggemar pelbagai jenis sayur-sayuran. Jadi, adakah benar stigma mengenai lebih 22 juta atau 95% populasi rakyat di negara ini tidak memakan sayur-sayuran? Ya, bukannya tadi mata melihat pun rasa tenang kan? Sayur kehijauan tu. Yang paling penting kita pandailah untuk mengatur nutrisi pada setiap hari supaya kadang-kadang kita tengok orang makan kan, kalau di kedai kadang ada yang asing letak tepi, tak usik, tauge tak usik, kangkung ke apa semua, dia makan memang tak suka sayur. Jadi kita nak memberikan apakah formula terbaik dan juga saranan motivasi supaya kita jatuh cinta kembali dengan sayuran. Okey, baik, kita terus nak bersama dengan tetamu istimewa kita. Dah pun bersedia bersama kita di sebelah kiri saya Puan Syazal Liana, pakar nutrisi pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Semalam dah makan sayur Ya, alhamdulillah dah makan sayur. Okey. Wajib ada setiap hari. Kita tadi berdasarkan laporan yang disediakan oleh wartawan kami menyaksikan 95% rakyat Malaysia tak makan sayur. Bukan peratusan yang kecil sebenarnya. Ya, betul. Kita nak tahu kenapa orang Malaysia tak suka makan sayur. Okey, bila kita tengok balik kepada kajian mobiliti kebangsaan, memang dah terbukti 95% rakyat Malaysia tak cukup makan sayur. Maksudnya 5% dia cukup. Bila cakap cukup ni berapa cukup? Sebab ramai kata, saya dah makan sayur. Tapi cukup ke tidak? Ya, bila kita cakap cukup ni maksudnya 3 sajian hidangan setiap hari. Bila sebut 3 sajian tu maksudnya kalau sayur yang dah dimasak lebih kurang setengah cawan. Yang belum masak, yang mentah 1 cawan. Ataupun paling mudah kita guna konsep suku-suku separuh. Kiranya 1 tapak tangan tu kan, 1 cukup ni. Kena banyak ni kita makan sayur setiap kali makan. Sebab ramai yang rasa saya dah makan sayur, saya dah makan ulam, tapi rupanya masih tak cukup. Adakah ia terangkum dalam kombinasi buah-buahan? Kadang-kadang orang sayur ni mereka kata pahit semua kan? Ya, betul. Jadi mereka ganti buah-buahan sebagai alternatif. Adakah itu dapat melengkapi keperluan? Masih belum cukup melengkapi sebenarnya. Sebab kalau ikutkan kita punya saranan ialah 3 sajian hidangan sayur-sayuran. 2 sajian hidangan buah-buahan. Dia tak campur sekali sebenarnya, asing ya. Sebab setiap jenis sayur ada mempunyai antioksidan dan manfaat yang berbeza. Ya, bila kita tengok balik, ada kaitan antara masalah rakyat Malaysia yang separuh obes, obesiti, masalah rakyat Malaysia ni separuh mereka adalah obesiti disebabkan oleh kekurangan makan sayur juga. Saya kira ini berserenjang juga dengan keperluan serat harian ya. Ya, betul. Kita juga serat ni macam-macam lah yang akan berlaku. Jadi macam mana langkah yang ada? Sebab bila kita nak memaksa memang tak boleh. Jadi semenjadinya macam mana? Mungkin kena pelbagaikan menu ke ataupun apa ruang yang kita lihat ada. Okey, bila kita tengok kembali sebenarnya dia bergantung pada individu. Punca kenapa? Adakah daripada kecil memang tak suka makan sayur? Dan adakah semua jenis sayur dia tak suka? Ataupun kebanyakannya bila kita perhatikan, kebanyakan mereka tolak sayuran hijau. Yang warna-warna lain okey lagi lah kan. Sebab kan rasa dia, rasa pahit. Dan juga yang kedua,
tekstur dia. Okey. Ada dua sebab. Ya, bila kita nak cakap bercinta, orang kata jatuh cinta pada sayuran ni, of course kita kena berkenalan terlebih dahulu. Berkenalan. Jadi dalam seminggu mungkin kita boleh buat cara perkenalkan sedikit dalam lauk kita. Kan? Lepas tu kita bertukar, minggu yang kedua kita punya orang kata goal kita. Okey. Kalau kita lihat tadi pun kita dah tunjukkan pelbagai jenis sayuran yang pelbagai warna ini. Adakah ianya mempunyai khasiat yang berbeza? Puan. Ya, betul. Sebab setiap warna, sebagai contoh kalau warna oranye, dia beta carotene. Yang seperti daripada lobak merah lah. Kalau warna merah, lycopene. Ya, setiap antioksidan ni manfaat dia berbeza. Contoh lycopene tadi bagus untuk jantung. Yang beta carotene bagus untuk mata. Vitamin C pula untuk imun sistem kita. Jadi memang kita perlukan orang kata pelangi. Kena ada pelbagailah jenis warna dalam pinggan. Tapi kita di Nusantara ya. Ya. Ibu Rina ya. Kadang-kadang sayur kita kena ialah macam sayur dia tapi diminyakkan terlalu banyak ya. Kadang-kadang kita memanglah nak sayur tapi ayam penyetnya di bab kata keban Indonesia saya usah ditepungin. Kalau ditepungkan bermaksud dia punya kalori akan bertambah, minyaknya pun melimpah ruah. Jadi asalnya nak menyihatkan badan dengan sayur tapi jadi masalah pula bila menu atau ramuannya segitu. Faham. Okey, dia sebenarnya ikut pada tahap semestinya bila kita makan sayur yang kurang minyak dan juga sayur tu tidak masak terlampau lama, dia dapat mengekalkan juga vitamin dalam tu sebab kita tahu kalau haba tu terlampau tinggi pun dia boleh menjejaskan kandungan nutrisi dalam sayur-sayuran. Bila kita sebut balik, mungkin ada orang tu dia memang jenis tak makan sayur dengan cara dia membuat sedemikian menu tu menggalakkan dia makan sayur. Tapi janganlah sampai ke tahap tu sampai ke sudah. Kita ada langkah-langkah dia lah. Kalau sayur sesuai tak kalau dijuskan untuk orang yang tak makan sayur? Boleh. Sangat kiranya nak berbanding dengan masakan dia baiklah jus. Tapi yang paling baik ialah kita makan sedia ada. Bentuk sebab asal tu. Adakah khasiatnya juga sama kalau kita juskan dia? Selagi kita masih tak tapis serat dia. Sebab kalau kita biasanya bila buat jus tu dia tapis kan, dia kira serat dia tertinggal. Hanya dapat air, dapat vitamin dan juga kita kata kandungan gula dalam tu lah, especially buah lah terutamanya. Jadi lebih elok kalau disarankan makan secara asalnya. Okey. Kita ada satu pandangan komen daripada penonton di Facebook. Cara paling senang untuk paksa orang makan sayur, campurkan sayur dalam masakan. Contoh, masukkan sikit sayur dalam telur dadar. Makan rojak dan burger setiap hari. Rojak dan burger ada sayur timun dan kobis. Makan mi goreng dan mihun ada tauge dan daun bawang. Ini cara paling mudah sebenarnya untuk kita sama-sama rasa nikmat makan sayur tu. Tapi kalau kita lihat, seperti kata Puan Syazah tadi kan, bila kita nak amalkan suku-suku separuh tu, tak mungkin semua boleh laksanakan. Sebab kita kadang-kadang kalau pergi kedai pun ikut sedap tekak selera kita. Bagaimana kita nak pastikan sayur yang kita ambil tu memang cukup untuk satu hidangan? Okey, sebab itulah datangnya konsep pinggan suku-suku separuh. Lagi mudah kalau kita tengok separuh pada pinggan kita tu ada buah, ya, suku tu, and suku lagi sayur-sayuran. Bukan sesuatu yang mudah. Bukannya kita hari ni orang kata matlamat saya nak makan sayur, terus berubah. Tak. Bila kita sebut tentang habit ni, dia bukan satu benda yang kita boleh bertukar secara drastik. Ya, kita ambil masa. Kenapa juga pentingnya ramai yang rasa saya tak perlu kok vitamin sebab saya dah ambil vitamin sebagainya tambahan. Jadi tapi dia tak perasan bila dia kurang sayur, lepas tu dalam masa yang sama dia kawan nasi, end up dia akan rasa macam lapar lah. And then dia akan tambah lagi nasi sebab kan dia tak cukup serat dalam pinggan dia sendiri. Cuma kreatif lah. Misal kata macam Reina sebagai ratu kuih talam kan. Maksudnya dalam tu ada talam keladi lah. Kalau yang kuih lain pun kena pandai lah. Kuih cara ke asal ada sayur dalam tu, kita kreatifkan. Laksa pun ada komposisi timunnya. Betul. Jadi itulah dia sebab kita kadang ni bagi yang tak makan sayur, apakah implikasi pada jangka masa panjangnya? Mungkin kulitnya nampak berbeza ke atau apa?
Yang paling mudah ialah sembelit lah sebab kekurangan serat. Tapi selain pada tu, dia juga akan bagi impak yang jaga masa panjang, obesiti, masalah kencing manis, masalah darah tinggi. Yang tu kita tak perasan sebenarnya. Ya, sebab sayur sangat memberi peranan yang penting dalam pengawalan gula dalam darah. Ya, jadi saya tahu bukan senang, tapi mungkin kita boleh buat lempeng. Macam saya pernah share dekat saya punya social media, saya buat lempeng bayam. Sebab masalah orang ialah dia tak suka rasa sayur. Bila kita buat dengan cara tersebut, dia tak ada rasa hijau tu. Cuma colour je ada. Saya tengok ada juga yang kreatif buat pegaga crispy. Tapi tepung tu daripada yang biasa kita gunakan untuk ayam kan. Bayam boleh dijual, kemudian apa lagi? Cendawan ke. Sebab saya teringat ada satu beri formula ni. Dia kata kena ada mushroom, G bombs, green, B bean, O onion, kemudian M mushrooms, B berries, S seed. Dia lengkap lah. Ada berbawang, ada bijian, bijirin semua. Jadi pelbagai jenis berry yang bagus untuk antioksidan. Kena buat formula, tapi itulah nak konsisten tu yang paling payah kan. Itu kita tahu tentang sayur lah kan. Memang walaupun tak suka, kena belajar untuk rasa suka. Pilih sayur yang kita minat dulu. Ada banyak jenis sayur. Ada banyak jenis sayur, betul. Dan pastinya juga selain pada sayur, buah-buahan. Kita nak tahu juga buah bagaimana sebenarnya yang memberi manfaat untuk seseorang. Buah apa yang sebenarnya sesuai? Sebenarnya bila sebut pasal buah ni, tentang buah ni, dia sama saja dengan sayur-sayuran. Dia bergantung jenis warna dia. Kita boleh tahu dia punya manfaat dan antioksidan daripada warna buah tersebut. Ya, kalau sama juga macam tomato, warna merah, jadi strawberry pun warna merah, jadi dia ada mengandungi lycopene. Ya, jadi semua ni seperti yang kita tengok ya, mempunyai antioksidan yang berbeza. Jadi sebab itulah mungkin satu hari tu kita boleh campur. Hari ni warna merah, esok warna kuning, kan, lusa warna purple, warna ungu dan sebagainya. Pelbagaikan. Sebab tu ramai yang kata kita kena makan ikut warna pelangi. Macam tu. Dan hidangan dia juga berbeza untuk setiap buah. Apple, pear, orange tu satu hidangan satu biji. Kalau buah jambu setengah biji. Anggur jangan lebih daripada 8 biji. Ya, Petria ya. Jangan sampai 2 ulang. Okey. Tapi saya terbacalah macam betik ni ada yang buat satu puisi, malaikatnya buah betik. Wow. Maksudnya dia punya khasiat tu sangat luar biasa. Banyak kategori sayur ataupun makanan yang dikategorikan sebagai superfood ya. Ya. Ambil contoh macam lemon, kemudian almond. Okey. Ada soalan lagi? Daripada sahabat-sahabat kita. Ada soalan yang minta kami tanyakan. Sayur ni sebenarnya elok makan mentah kan atau dimasak? Dia bergantung pada jenis sayur sebenarnya. Tak ada masalah kedua-duanya. Tapi kita difahamkan ada sesetengah vitamin B, terutamanya dia sangat mudah diuraikan bila terkena dengan haba. Jadi kalau nak masak tu jangan terlalu lama lah sampai layu kecut sangat. Kita tak ada masalah lah nak buat ulam ke, nak masak ke. Cuma of course kita cuba untuk kurangkan penggunaan minyak lah. Macam tadi crispy tu mungkin sesuai pada awal-awal untuk kita biasakan makan sayur. Tapi bukanlah sampai bila-bila lah kita just mengharapkan bergantung pada tu saja sebagai sumber sayuran kita. Baik. Jadi itu dah, moga-moga ada anjakan paradigma dalam makan sayur ni. Sebab kita melihat kepada kajian demi kajian jurnal secara ilmiah saintifik semua. Pembuktian juga macam kita tengok warga emas di kampung yang betul-betul melazimi makanan hijau, ulama semua nampak sihat, cergas dan cukup kemampuan mereka. Jadi moga itu menjadi motivasi untuk anda makan sayur dalam setiap hari. Kalau boleh kita naikkan lagi peratusan orang makan sayur itu, bukannya tak makan 95% tapi makan 95% orang makan sayur di Malaysia. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Shazaliana, pakar nutrisi, berkongsi tentang manfaat makan sayur untuk hari ini. Okey, nanti kita nak berkongsi juga tentang kisah inspirasi kepada anda, tapi kita rehat dulu. Dan sambil-sambil itu yang nak buat nasi lemak tu boleh lebihkan timun ke, boleh campur lagi bayam ke. Bayam ya? Kita nak menghiasi tepian tu. Setuju? Tapi bayam segar. Kalau saya tetap kangkung lah. Kangkung? Okey. Kita berehat seketika, kembali lagi bersama kami selepas ini. Terima kasih. Mengapa
Itu perkongsian yang tular baru-baru ini. Bagaimana kita melihat sokongan seorang suami tercinta apabila mengetahui tentang isterinya yang mengidap kanser ovari. Bila nak botakkan kepala ni bukan sebenarnya tak boleh. Tetapi dari segi orang kata emosi seorang isteri kan. Betul. Bila berdepan dengan situasi ini dan dapat pula sokongan sebegitu, sudah tentu ia lebih memberi semangat untuk teruskan kehidupan. Ya. Tadi Reina kupas bawang kan? Itulah. Kita menghayati sebab tadi walaupun hanya berperasaan tapi memberikan impak yang besar. Betul. Sebab di dalam itu bukan hanya tentang gunting rambut saja, potong rambut dan sebagainya, tetapi ada satu makna yang lebih besar lagi. Betul. Kita nak bersama dengan dua individu ini, sepasang cinta yang berkasih sayang. Kita botak kepala tanda kasih dan sokongan yang menggambarkan perjuangan yang sangat hebat. Kita bawakan kepada anda Muhammad Fairul Muhammad Aziz. Dan isteri tercinta Nurhaliza Yahya. Terima kasih kerana bersama kami di MSI pagi ini. Ini bersempena dengan bulan Pinktober. Kita juga nak memberi kesedaran kepada penonton-penonton kan. Kali pertama saya menonton video tersebut, secara jujurnya memang mengundang sebab mengalir air mata. Apatah lagi mereka yang menyaksikannya. Dan saya nak tahu juga bagaimana sebenarnya kisah kanser ovari ini bermula untuk Puan Haliza. Bermula pada tahun lepas, bulan 10, saya ada sis. Bila saya detect ada sis, tapi dia dah burst kat dalam. Dah pecah. Dia dah pecah kat dalam. Bila dia pecah kat dalam, saya dah buat major operation dan diagnose yang ada sel kanser. So jadi sekarang pada peringkat awal tu memang pastinya berkongsi dengan suami. Betul. Ketika itu macam mana? Macam mana nak cakap ya? Terkejut. Cuma terkejut je lah. Sebab kita tahu macam penyakit kanser ni biasa macam orang cerita selalu mengundang kematian lah apa semua kan. So benda tu macam saya tanya wife, dia pun macam agak macam stres lah. Dia stres, banyak fikir, so banyak menangis. So benda tu sampai saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Jadi macam mana mencari sokongan sekeliling ataupun benda ni memang pada waktu itu hanya dikongsi dalam circle yang tertentu saja? Kita share dengan circle tertentu lah, family, adik-beradik dan suami je lah. Dan kawan-kawan yang terdekat lah untuk sakit saya ni lah. Baik, bila menyentuh tentang video yang tular ini kan, kami juga nak kongsikan lah. Kalau kita lihat sebenarnya memang pesakit kanser ni dia akan melalui fasanya apabila melakukan rawatan kemoterapi dan sebagainya akan keguguran rambut. Dan jalan paling mudah adalah kita botakkan kepala. Saat botakkan kepala tu bukan di rumah sebenarnya. Cik Fairul, boleh cerita sikit? Saya bawa dia pergi dekat tempat yang biasa saya bawa lah. Saya gunting rambut lah. So masa dalam perjalanan ke sana tu, saya cakap dengan dia kata dia dah move on nak botakkan sebab terlampau banyak sangat rambut gugur kan. So niat saya cakap dengan dia, satu je, jangan menangis, jangan nangis. Sebab saya tak suka dia menangis lagi lah pasal dah banyak hari dah menangis lah. So bila time dia, saya dah masa mula-mula cukur tu, dia belum nangis lagi. Tapi bila dah habis cukur tu, dia menangis. Saya rasa terharu yang buat tu ialah suami kita kan. Walaupun di kedai gunting rambut. Di kedai gunting rambut, tapi yang buat tu suami kita memang tak boleh tahan. Jadi semua orang mahukan satu perkara yang kita panggil sebagai move on kan. Jadi macam mana hari-hari perlu isi dengan aktiviti supaya kita kadang-kadang ni banyak fikir ataupun overthinking ataupun nanti ada bisikan-bisikan yang tak sepatutnya. Macam mana mencipta aktiviti supaya hari-hari itu ditempuhi dengan kegembiraan, motivasi, semangat. Macam saya banyak lebihkan aktiviti kat dalam rumah pasal saya tak boleh bergaul dengan orang luar pasal saya tengah kemo yang actually yang ni baru 6 hari lepas kemo yang kedua. So saya memang aktiviti saya banyak kat rumah lah. Bagaimana sendiri melihat respon daripada mereka dalam kalangan pemilik media sosial kan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Cik Fairul sendiri lepas dah botakkan isteri terus botakkan kepala sendiri itu? Macam saya tengok kat komen-komen yang dekat dalam TikTok tu, majoriti semua sedih. Lepas tu majoriti semua yang sedang ada kanser, yang tengah kemo, yang dah free kanser, semua ada pengalaman lah. Tapi dalam tu saya boleh tengok majoriti perempuan wanita yang ada sekarang ni majoriti ada penyakit kanser. Yang tengah rawat, tengah berjuang. Ni,
Macam-macam diorang bagi suruh buat perubatan tradisional lah, apa semua kan. Tapi buat masa ni wife nak treatment daripada doktor je lah. Itulah dia, sebab kadang-kadang bila kita berkongsi sesuatu, terlalu banyak info yang datang. Ya, betul. Jadi kena tapis. Kena tapis juga, betul. Macam mana tidak termakanlah dengan tak terlalu membaca sangat komen-komen supaya kita kadang-kadang takut nanti kita pun teracun seperti macam saya fixkan dekat saya punya mind, saya akan habiskan walau teruk mana kemo tu saya akan habiskan untuk 6 circle dia untuk habiskan. Lepas tu pasal doktor dia cakap, dia kata kalau you nak buat any treatment yang selepas kemo tu you boleh buat, tapi habiskan kemo. So saya pun dah set on mind, memang saya akan habiskan kemo tu walaupun sakit dia. Okey. Kita lihat kan bagi mereka pesakit-pesakit kanser ini, yang paling utama, yang paling penting adalah sokongan daripada keluarga sendiri kan. Bagaimana Cik Fairul sendiri melihat dalam waktu dan ketika ini sokongan dan orang kata sentiasa setia berada di sisi isteri ini adalah kekuatan untuk Puan Haliza sendiri. Jangan bagi down. Yalah, betul lah, jangan bagi down lah. Sebab benda tu yang saya tahu, orang yang ada sakit kanser ni, dia emosi dia memang betul-betul down sentiasa. So apa yang dia cakap, apa saya iakan je lah sekarang buat masa ni lah. Sebab bila benda tu dah tular kan, saya rasa ramai yang menyebarkan cinta sebab ada komuniti yang luas kan. Jadi secara langsung juga sebenarnya membantu ke dari segi motivasi sebab ada orang bersama-sama walaupun kita tak kenal kan. Ya, betul. Saya pada pendapat saya, ia bagi motivasi kepada semua pejuang-pejuang kanser. Jangan kita ingat kita stage yang ini kita teruk, ada lagi orang lagi teruk, ada lagi orang yang lagi struggle daripada kita. So bagi saya benda tu is motivate untuk semua orang untuk lagi kuat dan terus berjuang. Kami juga difahamkan Cik Fairul mengusahakan perniagaan bandar kan. Jadi kita nak tahulah bagaimana memperuntukkan masa dengan bisnesnya, dengan menjaga isteri, merawat isteri di rumah. Dia biasa kalau misal kata untuk biasa weekend kita saya ada ni untuk flea market lah, join flea market. So kadang-kadang anak yang bantulah. Anak bantu. Kadang kalau misal kata biasa kita saya buat siang. Kalau time sekarang ni bila dia rest baru saya buat. Kalau misal kata malam pun saya terpaksa kerja lebih masa, malam pun terpaksa buat untuk standby barang untuk event kan, untuk minggu, hujung minggu. Saya tanya macam mana peringkat awal kan reaksi anak bila berkongsi perkara ini? Anak sedih lah pasal dia duduk di asrama kat Johor. So saya memang berjauhan dengan dia. Dia rasa sedih lah pasal dia tak dapat bersama dengan saya bila time saya hard time tu. So tapi sekarang ni saya tengah cutikan dia lah untuk jaga saya sementara. InsyaAllah lah. Bagaimana pula dari segi kos rawatan dan sebagainya? Untuk kos rawatan, saya masih dalam rujukan dengan Institut Kanser Negara, Putrajaya. Dan masih di situlah untuk rawatan yang sepenuhnya lah. Kemo untuk habiskan 6 circle tu. Ada buat jurnal ke setiap hari untuk berkongsi rasa, menumpahkan apa yang difikirkan? Jurnal tu tak ada, tapi saya sharing dengan family lah. Apa yang saya rasa. Itu je lah. Alhamdulillah dapat satu sokongannya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Cik Fairul, mungkin sedikitlah kan untuk suami-suami di luar sana yang juga mungkin berdepan situasi ini. Kadang-kadang sukar untuk kita terima kan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena pastikan pasangan kita juga terus kuat untuk teruskan kehidupan. Apa yang boleh dikongsikan? Benda yang saya nak kongsikan cuma satu je lah. Jaga sebaik mungkin lah. Sebaik mungkin pasangan kita lah kan. So kadang-kadang dialah tulang belakang kita untuk bantu. Kami doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Mungkin sedikit ucapan untuk suami yang sentiasa berada di sisi. Thank you so much. Thank you so much. Kami doakan yang baik-baik sahaja. Mudah-mudahan ada penawar di penghujungnya. Mudah-mudahan terus kuat. Dan ini antara contoh pasangan yang saya kira boleh memberi inspirasi juga kepada anda di luar sana. Bukan sahaja bagi pasangan yang menderita akibat sakit dan sebagainya, tetapi untuk teruskan perjuangan dalam rumah tangga itu tidak mudah. Dan kami doakan yang baik-baik sahaja. InsyaAllah ada setiap orang ada sisi ujiannya. Ujiannya betul. Bertabah dengan ujian ini insyaAllah. InsyaAllah. Yang terbaik, kekuatan, akhirnya keafiatan dan juga kesembuhan yang tak dijangka oleh Allah. Amin. Baik.
Baik, moga memberikan inspirasi untuk anda yang menonton dan kita dapatkan kekuatan di mana hidup ini ada siri-siri ujian yang akan melanda. Moga kita tabah dan sabar dengan ujian itu. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MSI selepas ini. Okey, kembali lagi bersama kami di MSI pagi ini. Sekarang kami nak bawakan perkongsian berkenaan dengan Beyond Card by Boost Celcom DG. Tak lain tak bukan yang akan bercerita lebih lanjut berkenaan ini. Bersama kita Puan Engku Liza, Ketua Pegawai Eksekutif Boost Life. Selamat datang, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Rina. Terima kasih juga bersama kami di MSI pagi ini. Pertama sekali nak ucapkan tahniahlah kepada Boost atas pelancaran Beyond Card by Boost Celcom DG ini. Dan pastinya mungkin kita nak cerita sikitlah latar belakang ringkas mengenai apa yang ditawarkan oleh Beyond Card by Boost Celcom DG ini dan mengapa ia unik. Okey. Pertama sekali, Assalamualaikum. Terima kasih kerana mengundang Boost kepada Malaysia hari ini. Boost adalah hasil kolaborasi daripada Boost dan juga Celcom DG. Merupakan kad antara bangsa dua dalam satu. Yang pertama di Malaysia. So apa yang dua dalam satu tu, Rina? Dua dalam satu tu maksudnya ia link directly to the Boost wallet punya balance, dana daripada Boost wallet. Dan yang kedua, kami memberikan pra-kelulusan kredit kepada pelanggan-pelanggan kami. Apa yang dia punya ciri-ciri keistimewaan dia tu? Yang pertama, dia boleh digunakan di 100 juta rangkaian peniaga Mastercard di seluruh dunia. 100 juta ya. Okey. Yang kedua, dia juga adalah kad patuh syariah. Yang ketiga, melalui kelulusan pra-kredit tadi, pelanggan boleh membayar sama ada dalam tempoh 30 hari ataupun installment 3 bulan. Right? Dan yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi, Rina pun dah cakap, ia merupakan dua gabungan syarikat gergasi Malaysia, Boost daripada Axiata dan juga Celcom DG, yang kami ingin pastikan servis dan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami. Okey, yang terbaik. Pastinya kita nak tahu juga jurang dalam pasaran yang ingin diatasi oleh Boost dengan Beyond Card ini, terutamanya dari segi ciri pembayaran yang fleksibel. Oh, okey. So sebelum tu baik saya tunjuklah dulu ya. Okey. Beyond Card ni, Beyond Card tu. Cantik. Okey, Beyond Card ni so dia sangat eksklusif. Okey. Apa jurang yang kami ingin close the gap lah is basically untuk financial inclusivity, keterangkuman keuangan, right, untuk golongan-golongan underserved. Underserved ni maksudnya golongan yang ada diberi akses perbankan tapi tidak keseluruhan. Jadi target segmen kami adalah mereka yang tidak mempunyai kredit card. Sekarang ni dengan Boost Beyond, kita boleh memberikan pelanggan kami experience yang eksklusif lah untuk penggunaan di mana-mana sahaja serata dunia. Kemudian dalam rangkaian prabaya yang kelulusan kredit tu, kami menggunakan teknik alternate credit scoring. Untuk pastikan daripada segi social responsibility, kami cuma berikan extended credit ni kepada pelanggan-pelanggan yang boleh membayar balik sahaja. Okey, faham. Dan ianya juga katanya menawarkan pengalaman premium dengan memberi akses kepada Mastercard Travel Rewards juga ya. Okey, baik. Pastinya ramai dalam kalangan penonton yang ketika ini ingin mengetahui lah siapa yang sebenarnya boleh mengakses Beyond Card ini dan sebenarnya bagaimana cara untuk mereka memohon. Okey. Daripada 9 Oktober hari itu, kami telah membuka channel kami untuk pelanggan memohon kad Beyond ni. Untuk pelanggan-pelanggan eksklusif Celcom, boleh terus kepada Boost app dan klik on the Beyond button dan anda boleh terus memohon daripada situ. Tidak lama lagi kami akan buka kepada pelanggan-pelanggan DG juga. Okey, itu caranya ya. Proses yang saya kira memang paling mudah. Dan untuk penggunaan katanya luar talian permohonan kad fizikal RM20 tersedia di dalam Beyond Card tersebut. Ya, betul. Dalam aplikasi Boost itu sendiri. Ya, pergi kepada aplikasi Boost, klik kepada tile Beyond. Anda boleh memohon secara dalam talian. Yes, RM20 untuk kad ni. Tetapi kemudian Boost akan berikan juga pulangan dari segi voucher yang bernilai lebih daripada RM100. Wow, ini kira boleh tebus ganjaran lah. Boleh. So RM20 untuk kad, tapi boleh dapat balik RM100 untuk beli apa-apa sahaja.
Okey, baik. Bila dah pegang kad ni dengan cantiknya, pasti yang perkara menjadi keutamaan dalam kalangan pemegang-pemegang kad sudah tentunya dari segi isu keselamatan. Ini yang paling penting. Apa sebenarnya langkah-langkah keselamatan yang terdapat dalam Beyond Card ini yang boleh melindungi pelanggan? Okey, Boost adalah sebuah syarikat fintech yang menggunakan guidance dan juga guidelines daripada regulators lah. Right? Jadi daripada segi security dia, sebelum penggunaan Beyond ada PIN number, dan untuk memudahkan lagi perjalanan pelanggan tu, sekiranya lah kad ni hilang. Kalau selalu kita kena pergi telefon call bank atau pergi ke branches, right? Now daripada Boost app tu sendiri, kita boleh terus disable kad tu. Jadi daripada segi situ kita selamatlah. Kalau hilang pun tak ada siapa boleh guna Beyond Card tu selain daripada kita, sebab kita dah block juga kan. Okey, pastinya keselamatannya terjamin. InsyaAllah. Okey, sedikitlah mungkin saranan dan juga nasihat kepada mereka yang sedang menonton ketika ini. Okey, seperti yang saya katakan tadi Rina, Beyond Card ni memberikan peluang eksklusif kepada pelanggan-pelanggan yang underserved sebelum ni yang tidak mempunyai kredit card. Kemudian ia juga mempunyai extended credit line atau kelulusan prakredit yang tak perlu dimohon tapi dah diberi dahulu melalui teknik pre-scoring kami. InsyaAllah melalui ini juga kami juga boleh memberikan rebate dan juga reward yang eksklusif lah kepada pelanggan Boost, Celcom dan Digi di luar dan juga di dalam negara. Okey, baiklah. Dan pastinya ia memberi banyak manfaat kepada mereka yang bakal memiliki Beyond Card by Boost Celcom Digi ini. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Puan Ungku Liza, Ketua Pegawai Eksekutif Boost Life untuk penerangan yang saya kira memang cukup terperinci berkenaan dengan Beyond Card ini. Kita akan bersama dengan rakan tugas saya, Fetri. Katanya nak tunjuk hasil nugget sayurannya. Macam jadi ke? Okey Rina, saya pun dah ada di depan saya ni. Tapi saya nak berkongsi sekejap lagi. Dan saya sebenarnya dan juga warga dunia bimbang dengan apa yang berlaku di Gaza. Dan kita akan paparkan sikit demi sikit perkembangan dari waktu ke waktu. Yang mana kesan daripada apa yang berlaku ini nampaknya ada serangan balas bertubi daripada kekejaman Zionis yang mana telah pun menyekat pelbagai akses kepada sumber air, elektrik dan sebagainya. Kami harapkan masyarakat dunia sedar dan membantu dalam kapasiti yang mereka mampu, warga Palestin. Walaupun semalam masuk hari keempat, tetapi katanya berdilan bom fosforus memasuki ruang udara utara Semenanjung Gaza. Ikut Israel cakapnya, katanya mereka akan gunakan apa saja pendidikan tentang undang-undang. Yang penting mereka akan sedaya mungkin untuk melenyapkan pengaruh. Berdilan 24 jam ini sememangnya adalah satu tindakan biadab yang mana kita melihat seluruh rakyat di seluruh dunia ketika ini sedang bersolidariti untuk Palestin. Solidariti. Apa je program yang kita mampu lakukan, kita lakukanlah. Doa, sebarkan maklumat dan sebagainya. Saya dah ambil bau tau. Sedapnya, harumnya. Itu dia, ini yang telah pun digabungkan. Ayam tadi ada lobak, ada brokoli, bawang, kemudian kentang. Syukur dapat lagi merasa nikmat makan hari ini ya. Kita rasa boleh ya? Ya, silakan. Dalam air fryer ada lagi tak? Oh, ada lagi. Okey. Ada lagi. Ini hasil mungkin adik-adik kita yang habiskan tadi kan? Tadi saya buat tadi. Makin nak rasa juga. Buat putar kan, tapi hasil air tangan Fetri Yahya untuk kali pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 5 bintang tak rasa dia? Kan? Saya rasa awak dah bolehlah hari ini balik beli barang-barang buatkan untuk anak-anak. Sedap, pandai Fetri. Okey. Dekat bimbingan bonda. Ini semua hasil kerajinan penerbit kita lah. Pagi-pagi pukul 4 pagi dah bangun siapkan bahan-bahan. Terima kasih. Okey. Esok kita akan kembali lagi langkah menangani masalah beras. Beras, tak habis-habis lagi kisah dia. Maksudnya beras ni menyatukan kita, tapi ada pula pelbagai yang berlaku. Kita nak tahu apa perkembangan yang terkini tentang beras ini. Dan kabarnya ada sebuah kilang di utara pun disita ketika ini kerana menyembunyikan stok beras. Betul ataupun tidak, kupas saja esok. Itulah sebab kita mahukan rantaian yang cantik tanpa ada sebarang gangguan. Dan juga ada juga yang macam saya suka pada rumah. Ni suka pada apa?
Saya suka padi paling jaga. Apa-apa saja. Tapi bayangkan kerana situasi ini ada dah orang yang tanam padi di sekeliling rumah. Walaupun tanah sekakang kera, kita boleh usahakan insya-Allah. Esok kita nak kongsikan padi huma menginap dalam tampian, memandang hati kama, memandang dalam renungan. Okey, menyanyi lagu hati kama. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.